Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung tajuk baru iaitu penakkulan logik. Perkara pertama yang perlu tahu dalam penakkulan logik ialah penyataan. Penyataan ialah satu ayat yang kita boleh tentukan ianya benar ataupun palsu. Okey, maksud ayat ni dia ada subjek, dia ada predicate. Kalau dia menunjukkan satu-satu benda membicarakan perkara tersebut, so kita boleh tentukan ianya benar atau palsu, dia adalah penyataan. Tetapi kalau ia berbentuk soalan, berbentuk arahan, dia tidak menyatakan perkara sesuatu tu, tidak menerangkan sesuatu perkara tersebut, ianya bukan penyataan sebab kita tak boleh tentukan ianya benar atau palsu. Okey, sebagai contoh, praktis Kediri 3.1A ni, marilah kita bermain di padang. Marilah kita pergi bermain di padang. Boleh tak kita tentukan ianya benar ataupun palsu? Tak boleh kan? Dia macam seolah-olah arahan. Marilah kita pergi bermain di padang. Apa yang betulnya, apa yang tak betulnya, kita tak boleh tentukan kebenaran bagi ayat tersebut. Maka nombor satu ni ianya bukan pernyataan. Ini bukan pernyataan. Eja pernyataan mestilah betul. PER per NYATAAN. Pernyataan. Sebab soalan macam ni memang keluar soalan SPM. Dia akan bagi satu ayat, awak tentukan dia pernyataan ataupun bukan. So, pastikan ejaan betul. Okey, soalan B. Malaysia terletak di benua Asia. Macam betul lah. So, kalau kita boleh tentukan ianya betul, maka ini adalah pernyataan. Okey, C. Adakah? Nampak? Dia dah adakah ni, apakah, mengapakah, bagaimanakah, semuanya merujuk kepada soalan. So, cikgu dah mention tadi, soalan bukan pernyataan sebab kita tak boleh tentukan ianya benar ataupun palsu. Okey, soalan D. X tambah 3 lebih besar X tolak 8. Boleh tak kita tentukan benar atau palsu pernyataan tersebut? X tambah 3 lebih besar X tolak 8. X tu berapa? Kalau X ni 2 tambah 3, kalau X tu 2 lah, bolehlah kita tentukan sebab kita dapat nilai. Tapi sekarang dia bagi X tambah 3 lebih besar X tolak 8. Tak pastilah. So, kalau tak pasti ianya benar ataupun palsu, makanya ia adalah bukan pernyataan sebab kita tak boleh tentukan ianya benar atau palsu directly. Okey, E. 3X tambah 5 sama dengan negatif 7. X tu berapa? 3 darab berapa sebenarnya? So, X tu kita tak tahu berapa. So, ianya bukan pernyataan juga. Jelas? So, ini sebenarnya soalan ni walaupun basic, tapi ini antara soalan yang keluar SPM. So, awak kena tahu basic ini betul-betul berkaitan pernyataan. Okey. Cikgu pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua minta kita bina satu pernyataan yang benar. Dia nak suruh kita bina pernyataan yang benar dengan menggunakan angka dan simbol yang diberikan. Okey, kita ada nombor 23 tambah 9, 40. Ni simbol lebih besar. Agak-agak apa ayat yang kita boleh buat? Menggunakan semua simbol-simbol dan angka tersebut. Okey, kalau tengok 40 tambah 23, 9. So, maksudnya 23 tambah 9 lebih besar daripada 40. So, betul tak 23 tambah 9 lebih besar pada 40? 23 tambah 9, 32. 32 besar kepada 40. Salah lah yang ni. So, kita kena susun balik. So, jawapan yang betul kat sini, kita boleh buat. Okay, 40 tambah 9 lebih besar daripada 23. Logik lah kan? 49 besar pada 23. Alright. Okay, B. 3, 6, 9, 3... Ni simbol apa ni? Ni simbol subset. Maksudnya dia berada dalam. Okey, jadi siapa yang berada dalam siapa? 3 berada dalam
3, 6, 9. Ni 3 ni berada dalam set 3, 6, 9. Okey. Ni macam mana nak dapatkan ni? 5/6, 1/4 darab 10/3. Okey, untuk soalan C, kita boleh uji guna kalkulator yang mana bila kita darab, dapat jawapan tersebut. Sebagai contoh, 5/6 darab 1/4. Dapat tak 10/3? Okey, kita uji setiap satu. 5 ABC 6 darab 1 ABC 4. So, dapat tak jawapan? Dapat 5/24. So, salah. Okey, kita cuba yang lain. 5 ABC 6 darab 10 ABC 3. Sama dengan? Dapat 2, 7/9. Kalau kita tukarkan dalam bentuk pecahan, dia dapat 25/9. Tak ada. Okey, salah. Kita cuba yang lain. 1 ABC 4 darab 10 ABC 3. Sama dengan 5/6. Okey, kita dah jumpa. 1/4 darab 10/3 dapat 5/6. Jadi, kita pergi semula kepada soalan. Kita dah dapat jawapan kat sini sebenarnya 1/4 darab 10/3 sama dengan 5/6. Okey, inilah pernyataan yang benar. Okey, D. X kuasa 2 tambah 3. Lepas tu lebih kecil sama dengan X tambah 3 kuasa 2. Kita kena cuba uji X tambah 3 kuasa 2. X tambah 3 kuasa 2 sebenarnya ialah X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. So, siapa yang lebih kecil? X kuasa 2 tambah 3. So, X kuasa 2 tambah 3 lebih kecil dan sama dengan X tambah 3 kuasa 2. Okey, seterusnya untuk E, macam mana kita nak susun? Punca kuasa 3, 9, 27, 12 sama dengan tambah 3. Jadi, kita cuba uji agak-agak punca kuasa berapa bila tambah dapat nilai satu lagi. So, sebenarnya cikgu dah tahu jawapan dia. Okey, untuk yang ni kita cuba uji satu-satu menggunakan kalkulator. Sebenarnya awak akan dapat nanti punca kuasa 3, 27 akan dapat 3. Tambah dengan 9 sebenarnya sama dengan 12. So, ini latihan yang kedua. Awak kena susun supaya dia jadi pernyataan yang benar. Jadi, nak tahu benar ke tidak, kalau untuk nombor ni yang ada operasi, awak kena uji, tekan kalkulator. Okey, cikgu pergi kepada contoh latihan soalan yang ketiga. Tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Semua segi empat mempunyai sudut tepat. Adakah anda pasti? Sebab dia kata segi empat sahaja. Segi empat ni kita ada segi empat sama, segi empat tepat, trapezium. Lepas tu yang tak ada nama. Jadi bukan semua ada sudut tepat. Yang ada sudut tepat ni hanya ada segi empat sama dan segi empat tepat. Bentuk segi empat yang lain, yang macam senyek-senyek, segi empat selari lah, trapezium lah. Ni segi empat juga, tetapi sudut dia bukan 90 darjah. Maka ini adalah pernyataan palsu sebab dia kata semua. Salah lah. Tapi kalau dia kata sebilangan, yes, itu adalah benar. Okey. B. Sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Apa dia rhombus? Rhombus ialah sisi 4 yang sama panjang, yang disenyetkan. Ni dia semua sama panjang. So, dia kata sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Salah, rhombus sisi dia mesti sama panjang. So, ini adalah palsu. Semua segitiga mempunyai sisi sama panjang. Betul ke semua segitiga ada sisi sama panjang? Kita ada segitiga sama kaki. Kaki je lah sama panjang. Segitiga sama sisi. Sisi sama panjang. Ada juga segitiga yang langsung tak sama sisi-sisi dia ni. Okay, dia ada yang sama sisi, ada yang tak sama sisi, ada yang bentuk 90 darjah kat sini. Jadi bukan semua. So, ini pun jawapan dia palsu.
Kalau dia guna perkataan sebilangan, okey, baru benar. Okey. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Okey, poligon ni apa? Poligon ni ialah satu bentuk yang terdiri daripada sisi yang garis dia lurus dan dia adalah tertutup. Bermula daripada segi 3, segi 4, lepas tu dia ada sisi dia ada 5, lepas tu dia ada sisi dia 6 dan tak kisahlah sisi dia berapa. Tapi janji garisan dia mesti tertutup dan bergaris lurus. Betul tak dikata sebilangan poligon mempunyai 5 sisi? Ya, benar. Sebabnya poligon ni bermula daripada 3 sisi. Dalam 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi. So kalau dia kata mempunyai 5 sisi ni benarlah, dan kalau dia guna semua, salah. Dia adalah palsu. Tapi sebilangan benar. Semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor yang sama saiz. Betul tak semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor yang sama saiz? Benar. Sebab apa? Bila sebut bulatan, jari dia sama panjang. So kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian yang kita nak dengan luas sektor dia sama. Okey. So soalan ini benar. Okey, itu sahaja latihan contoh-contoh soalan yang cikgu nak bincangkan, dan soalan yang akan cikgu berikan dalam latihan nanti tak jauh beza daripada apa yang cikgu tunjukkan dalam video. So cikgu harap awak dapat cuba jawab kerana ini antara tajuk yang mudah untuk pelajar dapat markah, sebab tak perlu tahu apa-apa pasal matematik sangat pun, tapi lebih kepada ayat-ayat, kefahaman awak terhadap ayat yang diberikan. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kelas.